Terlebih dahulu saya maaf untuk saya kata-kata tak dalam saya ingin dan tak maaf sebanyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau tersilap asal kata-kata saya lompat sini tak susu, kami minta maaf, mohon minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Memang betul, saya daripada dulu golongan orang yang nakal, yang tak pernah takut dengan siapapun. Lillahi ta'ala, saya cakap saya kalau saya cakap saya boleh marah saya. Ingat pengalaman saya dulu. Tapi alhamdulillah sekarang saya banyak diusul, banyak nasihat saya. Alhamdulillah saya ikut diusul dari yang dimintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu memang kerja-kerja jadi buruan polis dan saya memburu minister pun memburu saya. Tapi saya tak pernah undur. Saya tak pernah undur satu langkah pun. Cakap dengan member-member, kata dengan member-member saya yang elak, berkata, terus terang cakap dengan saya, dia pernah dengar tak Abang Ali berundur belakang? Itulah, tidak pernah berundur. Dulu saya bertalk dengan siapapun, saya berani kerana saya bawa senjata. Tapi sekarang saya ikut BPIM, saya tak bawa senjata, cuma bawa file. Saya lagi berani untuk berhadapan dengan Alun, Goreng dan Menang. Saya berani mati kerana perjuangan BPIM. Lillahi ta'ala saya bercakap. Lillahi ta'ala saya bercakap. Berani mati kerana saya berperang kerana Islam. Saya berani mati. Lillahi ta'ala. Kongsi sikit pengalaman kongsi gelap. Lama saya berjalan dalam kongsi gelap ni, berjalan dengan Bali lah sebenarnya. Saya rasa rugi besar. Pengalaman-pengalaman yang dulu yang cukup sedih bagi saya. Setelah saya hilang sekejap pada kerja saya, saya terjumpa Abah Ali balik. Cakap pada cikgu saya, mana berjuang bersama saya. Berjuang mana tu? Bersama PPM. Apa tu PPM? Persatuan Malaysia. Saya pun balik-balik dari persatuan ini. Berjuang apa? Kita berpentas Alung, Goreng Menang, STKSD. Saya dah macam juga. Sama pada masa itu saya dah cuba slow down dalam kongsi. Lepas tu saya pun panggil dia balik beberapa kali, saya dah dapat ngaji. Dan saya balik rumah, saya berbicara dengan rumah saya cubalah. Pada yang sama dalam beberapa bulan, apa disedari saya berubah. Isteri saya ni cakap, awak dulu PM ni dah berubah lah. Apa yang berubah? Nak makan pun dah begini, nak tengok ada tanah halal apa semua. Dulu main asal kan. Lepas tu dia kata macam PPM ni bukan akhlak pula. Ini berada. Dia cakap bukan, saya cakap bukan. Dulu abang masuk sekolah jahat apa? Lagi jahat pula. Alhamdulillah lah, dia kata dah temu jalan yang betul lah. Itu disebabkan bimbingan oleh saya Raisal. Saya berterima kasih sangat kepada Abang Ali. Kalau tidak saya tersasar jauh. Dan saya ingat menyeru pada anak muda, janganlah berjumpa dalam kongsi. Sebab kongsi ini melibatkan macam-macam. Dadah tentu teruk. Saya tengok dalam kongsi Cina yang
kaya. Dia dapat dolar, dia jual. Yang pembeli penagih. Jadi sangat patutnya saya buat dulu lagi saya kasih. Saya pun tak tahu nak cakap tuan-tuan. Tapi saya rasa hari ini tuan-tuan, inilah perlu yang kita beritahu kepada anak-anak muda, bagi siapa-siapa yang nak jadi gangster, bagi siapa-siapa yang nak terlibat dengan dadah, bagi siapa-siapa yang kesepitan wang dan melakukan kejahatan, tuan-tuan, berhenti tuan-tuan. Ini antara contoh sahabat yang berada bersama saya dan juga merupakan mentor kepada kita tuan-tuan, supaya kita boleh lahirkan menti-menti yang lain, supaya tidak terjebak dengan dunia keganasan ni, tidak terjebak dengan gejala-gejala sosial ni. Abang Jembo ni dengan Abang Ali ni, satu KL punya kelab dia kontrol dulu. Tapi hari ni tuan-tuan, dia kontrol semua alung-alung kat Malaysia. Dengar nama dia orang tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, dengan aktivis-aktivis kita yang ada ni tuan-tuan, sebab kita bukan berjuang seorang tuan-tuan. Perjuangan kita bukanlah seorang tuan-tuan, dan di dalam BPIM bukanlah satu ikutan ataupun pengikut yang kita cari. Perjuangan kita adalah perjuangan kita bersama. Tuan-tuan, tuan-tuan semua ada anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak-anak tuan-tuan. Apakah perjalanan yang tuan-tuan nak bagi pada anak-anak tuan-tuan? Apakah input tuan-tuan nak bagi pada anak-anak tuan-tuan? Saya duduk di Persatuan Pemuda Islam Malaysia tuan-tuan, saya berjumpa. Sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, sebenarnya Tok Ki dah sampai. Apa yang saya nak sampaikan Dr. Izham dah sampai. Saya melihat pada hari ini ya tuan-tuan, kita tidak langsung berkorban kepada sesiapa. Yang kita tahu iaitu kalau kita dapat duit, kita masuk poket kita. Kalau kita ada harta itu milik kita. Kalau kita ada kemewahan itu hanyalah untuk kita. Kalau Ustaz Abdul Halim, dia selalu berpesan pada saya. Dia kata, ingatlah bahawa tangan-tangan yang berpulur itu adalah tangan-tangan Allah, bukanlah tangan-tangan kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita inginkan perjuangan kita yang besar, kita lahirkan daripada kalangan anak-anak muda ini supaya faham apakah itu perjuangan. Adakah perjuangan kita hanya kerana kita hanya nak mentadbir diri kita? Orang Melayu yang faham Islam, dia takkan fikir begitu. Jadi tuan-tuan, kita ubah tuan-tuan. Perjuangan kita besar tuan-tuan, dengan masalah kehidupan orang-orang yang susah tuan-tuan. Kita rasa kita susah, ada orang lebih susah tuan-tuan. Kalau kita rasa duit ini milik kita tuan-tuan, kalau orang memerlukan bantuan kita tuan-tuan, kita perlukan bantuan orang, tapi kita tidak membantu orang. Macam mana kalau kita perlu orang bantu kita tapi kita tak bantu orang. Jadi kalau nak ikutkan Tok Ki Tok Ki kalau bagi saya lah tuan-tuan, dia dah jutawan sebenarnya. Dia dah jutawan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, setiap kali dia dapat duit tuan-tuan, dapat apa benda lah sekalipun tuan-tuan, ada saja yang orang berjumpa dengan dia. Sebab di Persatuan Pemuda Islam Malaysia terbuka luar pintu untuk orang yang memerlukan bantuan. Tidak ada orang yang datang di BPIM hanya datang suka-suka. Mesti ada sebab, Datuk Dok. Datang di BPIM mesti ada sebab. Sebab Datuk dengan Datuk Nazim sendiri orang pertama yang pergi selesaikan kes Salong. Tahun berapa tu? 10 tahun lepas. Datuk turun padang, Datuk nampak je jambu, tapi Datuk pun fighter. Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau adik-adik saya ni yang hadir pada hari ini, kalau tuan-tuan ada, saya dengar yang nak jadi doktor pun ada, yang tengah menuntut pengajian untuk engineer, saya tak tahu banyak lagi kot. Kalau adik-adik fikirkan jawatan itu dan duit itu adalah matlamat adik-adik, kita tak pergi mana-mana. Sebab perjuangan kita besar, perjalanan kita besar. Sebab kalau kita tak meletakkan diri kita di dalam keadaan orang dalam kesusahan, tak mungkin kita merasakan diri kita susah. Saya pasti, termasuk diri saya sendiri dan semua yang hadir pada hari ini, semua merasai kesusahan. Tapi hari ini, kalau kita wujudkan Islam dalam kehidupan kita tuan-tuan, apa yang kita nak khawatir tuan-tuan? Kehidupan kita serah pada Allah SWT tuan-tuan. Bulat kelak tuan-tuan, perjalanan kita diatur. Kalau Ustaz Abdul Halim beritahu pada saya, kita ni, kehidupan kita sudah diatur oleh Allah SWT.
Kalau mengikut kepada apa Ustaz Abdul Halim beritahu pada saya, ya, apa yang kita perlu buat tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan, hati kita tuan-tuan, hati kita tuan-tuan, kita kena menganggap setiap setiap benda yang datang hadir pada diri kita tuan-tuan, jangan kita menganggap sebagai balasan. Ustaz, tak boleh. Oh, ini aku jatuh susah sebab aku ni ini Allah Ta'ala balas aku lah. Bila kita tengok kawan kita, sahabat kita, oh ini dia susah, dulu dia ni macam ni, oh dulu dia ni kaki enjoy, kaki perempuan. Jangan, no tuan, jangan menunding jari lagi tuan-tuan. Berhenti menunding jari sesama kita. Tuan-tuan, pasti ke tuan-tuan hari ini tuan-tuan masuk syurga? Beritahu pada saya. Ada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tapi masuk neraka. Kenapa? Perjalanan dia hidup, dia jadi imam, dia jadi seorang yang warak, tapi dia masuk neraka. Tapi ada seorang yang saya jadikan contoh dalam diri saya, itu Saidina Umar. Yang dulu tuan-tuan, Ustaz macam mana Ustaz? Kalau dia lambung budak tuan-tuan, risau dia macam mana Ustaz? Tunjuk sikit. Berdoa tuan-tuan. Tuan-tuan pernah bunuh anak, pernah bunuh budak begitu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dia ahli syurga tuan-tuan. Yang dulu dia tu jahil, memang teruk lah, tak tahulah tuan, saya tak boleh nak faham lagi. Kalau orang boleh minum air pakai tengkorak ni, saya pelik lah. Tapi tuan-tuan, hijrah dia pada Allah SWT, perjalanan dia tuan-tuan, akhirnya dia menjadi 10 para sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan syurga. Jadi hari ini siapa kita untuk mengata manusia ini tak boleh masuk syurga, orang ini kafir, orang ini dia hidup susah memanglah pasal kaki bawah kaki minum orang. Kita kena tahu akhiran cerita dia macam mana dalam hidup dia. Hidup yang macam mana? Tuan-tuan tahu tak tuan, bila kita bersangka buruk, bila kita bercakap tentang keburukan orang tuan-tuan, tuan bagi pahala tuan-tuan free daripada dia. Saya volunteerkan diri saya. Saya panggil tuan-tuan hadir pada hari ini tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, saya sekarang rambut panjang tuan-tuan, tapi pasal saya nak bercakap dengan, saya kena tunjuk sikit tocak. Pasal muka saya comel sangat, Ustaz pun tahu kan. Jadi tak sesuai nak bercakap dengan Alung, jadi kena tunjuk ni sikit. Tapi Alung dah mula takut. Sebab apa? Bukan sebab saya tuan-tuan, sebab kerana Allah SWT. Saya tidak ada kekuatan, saya tidak ada keberanian, saya tidak ada harta. Tapi kalau saya minta pada Allah Ta'ala berikan saya keberanian, berikan saya kekuatan, berikan saya harta, saya akan limpah semua untuk perjuangan kita tuan-tuan. Saya tidak ada semua tu tuan-tuan. Saya nak tanya penituan moderator, ada berapa minit lagi untuk saya? Sebab saya nak berkongsi sedikit kisah Sebab kalau saya nak cerita tuan-tuan, tak apa tuan-tuan, nanti kita sambung dekat radio ke kat mana-mana, saya akan sambung lagi. Tapi ini kisah ni orang tak pernah dengar tuan-tuan. Yang orang tak pernah dengar, yang hari ini saya nak beritahu tuan-tuan. Seorang kanak-kanak, saya nak panggil, mana anak saya? Adrian, pandang depan abang. Ini anak saya tuan-tuan. Anak saya. Ya abang duduk sebelah Ustaz. Izinkan saya tuan-tuan, saya nak cerita tentang seorang kanak-kanak. Yang kanak-kanak itu adalah saya. Sewaktu saya berusia 5 tahun tuan-tuan, saya tinggal di Taman Medan. Saya duduk di rumah setinggan. Saya datang dari kalangan keluarga yang susah. Saya tidak mempunyai apa-apa tuan-tuan. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik, iaitu ketiga itu saya adalah anak yang ketiga tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, sewaktu itu tuan-tuan, saya sudah menjadi seorang penjual nasi lemak. Setiap pagi tuan-tuan, saya kena bangun. Saya kena melihat keadaan ibu saya yang menternak nasi sewaktu 2:30 pagi tuan-tuan. Kehidupan saya tidak seperti anak-anak yang lain. Tidak tuan-tuan. Tuan-tuan, kehidupan saya genting tuan-tuan. Tuan-tuan, saya berjalan tuan-tuan, sehinggalah saya berusia
Waktu saya berusia 7 tahun, tuan-tuan, saya tidak seperti anak-anak biasa. Saya memasuki sekolah, saya perlu jual nasi lemak di sekolah. Dan pada hari ini kanak-kanak tak perlu tuan-tuan buat kerja saya. Saya diejek tuan-tuan. Usuk nasi lemak tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, perjalanan ini tuan-tuan berjalan sehingga saya berusia 8 tahun. Waktu saya berusia 8 tahun tuan-tuan, saya bersekolah petang. Saya bertemu dengan ibu saya, bonda saya. Sekiranya dia ada tuan-tuan, saya tak beritahu tuan-tuan. Hari ini ibu izinkan saya untuk pergi berniaga di tepi jalan. Bapa saya marah tuan-tuan, dia kata tugas engkau adalah pergi sekolah. Tetapi tuan-tuan, kerana saya melihat keadaan ibu saya dengan ayah saya begitu susah, abang saya hadir hari ini tuan-tuan. Adik saya yang bongsu lelaki juga hadir. Dia juga boleh menjadi saksi tuan-tuan. Saya berjalan tuan-tuan, saya berjalan kehidupan saya tuan-tuan. Sewaktu saya berusia 12 tahun tuan-tuan, orang-orang boleh memasuki kelas komputer, boleh memasuki apa saja, tapi saya tak boleh tuan-tuan. Orang yang duduk di tepi sana adalah saya. Kerana yuran tak bayar selama 4 bulan, hanya RM10 saja tuan-tuan yuran komputer, tapi saya tak boleh masuk. Abang saya ingat saya tidak pernah mengeluh dan saya tidak pernah mengadu yang saya susah. Kerana saya tahu ibu saya melahirkan saya lebih susah daripada saya tuan-tuan. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, sewaktu saya ingin memasuki usia saya 13 tahun tuan-tuan, saya membuat keputusan untuk berhenti sekolah. Abang saya juga menghabiskan sekolah dia tuan-tuan. Adik-adik saya lain habis sekolah dia tuan-tuan sampai ke SPM, saya tidak tuan-tuan. Ibu saya cakap, adik jangan. Saya digelar adik tuan-tuan. Walaupun saya anak nombor 3, saya digelar adik kerana saya tidak mempunyai adik selama 5 tahun. Jadi tuan-tuan, saya berhenti sekolah tuan-tuan. Saya berhenti sekolah. Saya berniaga di tepi jalan, niaga goreng pisang. Bapak saya orang yang garang tuan-tuan. Dia kata dengan saya, dia sayang saya, tapi dia marah sebab saya berhenti sekolah. Tapi tuan-tuan, sebab saya berhenti sekolah, abang ingat tak, kita tak mampu nak bayar rumah, kita dihalau. Hidup saya dihalau tuan-tuan. Saya menumpang kedai orang, duduk di belakang. Jadi tuan-tuan, saya terus hidup saya berjalan tuan-tuan, sehinggalah tuan-tuan adik-beradik mak saya semua menghina tuan-tuan sebab saya punya keluarga susah tuan-tuan. Bapak saya malu nak bawa pergi ke rumah adik-beradik yang lain kerana mereka menggelarkan kami tuan-tuan, kami ni seperti meminta-minta. Tapi saya tak cakap tuan-tuan, saya tak pernah meminta. Saya cakap pada ayah saya cakap dia tidak pernah meminta tuan-tuan. Jadi saya teruskan jalan hidup saya tuan-tuan sehingga saya berusia 15 tahun tuan-tuan. Saya kahwin. Saya kahwin umur saya 15 tahun tuan-tuan. Bukan saya ada duit tuan-tuan. Saya kahwin pun saya tak ada duit hantaran tuan-tuan. Saya bertemu dengan isteri saya. Saya hidup susah dengan isteri saya. Saya tidak menjadikan satu bebanan bahawa isteri saya tu adalah kesusahan dalam hidup saya. Ibu saya, abang saya, adik-beradik saya yang hadir hari ini adalah bebanan kepada saya. Inilah perjuangan saya kata. Tuan-tuan tahu tuan-tuan, atuk saya seorang yang jutawan. Abang saya tahu, tapi tidak pernah membantu kami. Sebab ibu
saya berkahwin dengan orang kampung. Bapak saya orang kampung. Adik-beradik mak saya tak suka sebab bapak saya orang kampung. Mereka hidup mewah tuan-tuan, tapi saya hidup susah. Tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan. Bukan saya nak menangis tuan-tuan, tapi bila saya setiap hari saya mengingati kehidupan saya tuan-tuan. Kalau hari ini saya tidak kongsi kepada tuan-tuan, maka bukanlah tugas saya sebagai seorang pendakwah tuan-tuan. Saya terus tuan-tuan, sehinggalah anak saya lahir tuan-tuan, saya tak sanggup dia. Sehinggalah usia saya berusia 18 tahun tuan-tuan, saya dapat sedikit pinjaman untuk buka stor gas. Sewaktu tu tuan-tuan, saya pinjam duit orang tuan-tuan untuk buka stor gas yang cita-cita saya sewaktu berusia 7 tahun. Sebab atuk saya seorang pemilik kilang tong gas. Saya buka tuan-tuan, dan saya buka tong gas tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tuan-tuan, saya rasa saya dapat satu kejayaan. Saya rasa saya dapat satu kejayaan. Jadi saya bersyukur. Setelah saya menjalankan perniagaan itu, lori saya sebiji yang kecil itu dicuri kerana saya disabotase. Pada waktu itu tidak ada orang Melayu yang berniaga gas. Kebanyakan mereka berniaga gas Shell, tapi berniaga gas petronas. Tuan-tuan, saya duduk begini tuan-tuan, abang ingat saya buka tuan-tuan, duduk di penyandang. Saya tak sempat nak buat apa-apa tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan, waktu dia berhutang dengan orang. Saya cakap pada abang saya cakap pada ibu saya, ya Allah, apakah dugaan saya, apakah kesalahan saya. Tapi tuan-tuan, saya terus kembali kepada peniaga saya asal di tepi jalan. Sehinggalah tuan-tuan, hari ini kalau saya nak cerita dan menunjukkan tuan-tuan, banyak sangat sejarah saya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, hari ini saya seorang ayah dan anak kepada 3 orang, dan juga seorang anak kepada ibu bapa saya, dan seorang abang kepada 7 adik-beradik saya tuan-tuan. Sekarang saya mempunyai 7 adik-beradik. Tetapi tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan, kehidupan saya yang dulu tuan-tuan hari ini jauh lebih baik tuan-tuan. Walaupun saya tidak ada duit, saya boleh bagi ibu saya rumah dan ibu tak malu pindah ranah. Saya boleh belikan bapak saya kereta dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Yang bapak saya memang ingin Datuk nak pakai Mercedes-Benz. Bila atuk saya lalu kereta, bapak saya kata, ya Allah, bilalah dapat rasa. Tuan-tuan, hari ini dengan adik-beradik saya tuan-tuan, kami dapat itu ayah kami tuan-tuan. Saya rasa bersyukur pada hari ini tuan-tuan. Saya dapat hadiahkan ibu saya, walaupun nilai itu tidak besar. Ibu saya sukakan mesin basuh, sukakan peti ais, dan dulu dia ingin, dia tak dapat tuan-tuan. Saya dapat bagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila saya sampai ke pintu PPIM, saya bertemu dengan Toki. Bila saya bertemu dengan Toki sebenarnya yang dulu saya rasa hidup saya itu begitu susah. Ya Rabbi, saya kata, dekat PPM lebih teruk tuan-tuan. Orang yang hadir di PPM tuan-tuan, dan suami dia tinggalkan isteri tanpa duit, rumah tuan-tuan. Yang ibu yang berusia 60 tahun tak ada seorang anak pun nak menjaga hantar ke PPM tuan-tuan. Dan duduk yang kami, saya melihat Toki, saya lebih menggelarkan dia seperti ayah saya tuan-tuan. Saya tak mampu nak katakan perkorbanan yang dia lalui tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hari ini tuan-tuan, kalau dapat sedikit mesej yang kita boleh beri kepada anak-anak tuan-tuan, kepada anak-anak muda tuan-tuan, bahawa perjuangan itu
perjuangan yang paling penting tuan-tuan, kerana Allah tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, anak-anak tak nak dengar tuan-tuan, cakap ibu bapa tuan-tuan. Ibu semalam tuan-tuan, semalam anak jatuh di skeleton tuan-tuan sebab ibu main handphone tuan-tuan. Ibu sibuk dengan dunia dia tuan-tuan, anak-anak sibuk dengan dunia dia tuan-tuan. Saya, anak saya tuan-tuan, umur dia 11 tahun tuan-tuan, dia pandai pakai handphone tuan-tuan. Tapi saya bagi dia handphone, abang tengok handphone abang. Saya bagi handphone ni tuan-tuan supaya saya boleh menghubungi dia. Saya tak bagi dia gadget tuan-tuan. Saya boleh bagi tuan-tuan, saya boleh bagi, tapi saya tak bagi. Saya cakap, abang kalau nak pakai komputer dekat rumah, inilah handphone saya bagi tuan-tuan. Tapi hari ini tuan-tuan, tuan-tuan belikan anak-anak handphone yang canggih-canggih. Tuan bagi dia kehidupan yang mewah tuan-tuan. Tuan-tuan tak bagi dia kehidupan yang perlu dia jalani, yang dulu kita jalani, yang Tok Ayah jalani, yang Datuk Nur Azman lalui, yang Tuan Haji Hashim lalui. Mereka melalui cabaran yang begitu besar tuan-tuan. Nak makan pun tak ada duit tuan-tuan dulu. Hari ini tuan-tuan, kita balik tuan-tuan, kita tengok balik tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan, kita lihat atau kita tidak lihat tuan-tuan, hidup kita ni tuan-tuan jauh tuan-tuan, jauh tuan-tuan, jauh lebih senang daripada kehidupan orang dulu tuan-tuan. Kenapa hari ini tuan-tuan kita tidak lahirkan dalam rumah kita tuan-tuan tentang cerita perjalanan para sahabat? Dan Ustaz selalu beritahu saya pernah dengar Ustaz ni tuan, sebenarnya Ustaz ni tuan, walaupun saya baru berjumpa dengan tuan, dia adalah seorang sahabat saya tuan, di antara sahabat saya tuan. Kerana tuan, saya belum jumpa dengan seorang sahabat yang buat kerja kerana lillahi ta'ala, melainkan aktivis PPIM. Saya jumpa dia tuan-tuan, saya kata, Syekh, anak di KL, anak kerja ni Syekh. Ustaz duduk kat bas, dia bagi apa? Bagi tazkirah dalam bas, mutawif. Saya tengok ni, ini kalau saya pagi ni, kenalah ni harga. Pasal apa Ustaz sekarang ni mana ada harga murah tu, semua harga tinggi. Tapi saya duduk dengan Ustaz. Dia kata, Syekh, kalau kita berjuang kerana Allah, kalau inilah perjuangan PPIM, anak bersama dengan kita tak payah bagi apa-apa dia. Jadi bersama dengan saya. Tuan-tuan, sahabat saya tuan-tuan, tuan saya ni tuan-tuan, walaupun dia banyak songir tuan-tuan, tapi tuan-tuan, dia adalah tulang belakang di dalam PPIM juga tuan-tuan, yang selalu mendorong saya. Sebenarnya saya tak pandai marah, tapi dia ajar saya marah macam mana supaya lebih tegas. Saya izinkan saya tuan-tuan, tuan-tuan datang bersama dengan saya untuk perjalanan yang lebih besar. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, para sahabat mati kerana Allah, mati kerana Islam. Nak solat tuan-tuan, panah tuan-tuan, seorang pegang panah, seorang solat. Kita boleh pergi solat, itu pun kita tak buat tuan-tuan. Perjalanan apa yang kita buat tuan-tuan? Tuan-tuan, apa kita nak cakap di padang mahsyar tuan-tuan, bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tuan-tuan, orang yang tidak bersolat pun Allah Taala bagi rezeki. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Nak makan Allah bagi makan, nak minum Allah bagi minum, nak isteri Allah bagi isteri. Tetapi tuan-tuan, kalau ada Islam dalam kehidupan kita tuan-tuan, hidup kita tuan jadi berbeza tuan-tuan. Anak-anak kita jadi lain tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan, Rasulullah SAW tuan-tuan, setiap Isnin dan Khamis tuan-tuan, anak selalu Isnin dan Khamis tuan-tuan, saya semayang tahajud. Sebab Rasulullah SAW bangun tu, ketika itu dia menangis sehingga keluarkan air mata darah melihat keadaan kita tuan-tuan. Semoga hari ini tuan-tuan kita boleh mencapai umat kita, perjuangan kita yang besar. Izinkan saya, adakah entah semua nak bersama dengan anak? Saya tak dengar tuan-tuan. Tuan-tuan nak bersama dengan saya betul-betul tuan-tuan, kerana Allah tuan-tuan, bukan kerana saya tuan-tuan. Adakah mereka yang hadir pada hari ini nak berjuang bersama-sama dengan saya kerana Allah SWT bersama dengan PPIM tuan-tuan? Ya. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih tuan-tuan. Sekian. Terima kasih. Oh ayah. Petang ni saya nak bawa
anda menyelam tentang Islam, menyelam memahami tentang perkara Islam. Majlis, insya-Allah majlis kita tadi dimulakan dengan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak majlis ilmu, majlis ilmu ni, malaikat Allah Subhanahu wa taala ini terlalu banyak. Malaikat Allah ni banyak sangat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memberi rezeki. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala menugaskan untuk cabut nyawa. Saya kasyaf, saya boleh nampak malaikat cabut nyawa. Ada malaikat di tepi tingkap tu, siapa punya nyawa gini nak cabut. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk apa sahaja, macam-macam. Dan ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencari majlis-majlis ilmu, yang mana majlis itu ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjumpa dengan majlis ilmu, maka malaikat itu terjumpa dan berhenti. Mudah-mudahan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlis ilmu itu terjumpa majlis pada hari ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan malaikat yang mencari majlis ilmu terjumpa majlis pada hari ini, dan malaikat itu memanggil sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabatku, wahai sahabatku, wahai sahabatku, apa yang kamu cari ada di sini, apa yang kamu cari ada di sini. Maka terjadilah dialog antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dialog yang sangat panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata dengan para malaikat, wahai malaikat, saksikanlah hari ini bahawa orang yang datang ke majlis ilmu itu aku ampunkan segala dosa-dosanya. Orang yang datang di dalam majlis ilmu, Allah SWT kata aku ampunkan segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini Allah SWT memilih orang-orang yang ada di dalam ini menjadi orang yang diampunkan oleh Allah SWT dosanya. Amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Jadi malaikat berkata kepada Allah SWT, wahai Allah, sesungguhnya ada orang, ada fulan bin fulan, fulanah binti fulanah yang datang ke dalam majlis ilmu ini dalam keadaan terpaksa. Lagi mereka selalu melakukan maksiat, lagi mereka selalu melakukan maksiat. Adakah orang itu kamu ampunkan juga? Jadi saya nak tanya, hari ini ada tak orang yang datang dalam majlis ini dalam keadaan terpaksa hari ini? Tak mengaku lah. Dalam keadaan terpaksa, ada brother suruh lah, ibu lah ini, datang lah, aduh mak bro, ni ada masalah sikit lah, aku rasa macam tak boleh datang lah kan. Datang lah, support sikit, datang lah. Datang sebab nak support, sebab ada brother kat depan. Apalah, ada abang datang, kita datang. Ada tak? Terpaksa. Kalau ada terpaksa, tak apa, datang je majlis ilmu. Terpaksa ke selalu melakukan maksiat ke datang? Allah SWT kata, wahai malaikat, hari ini kamu menjadi saksi bahawa orang itu juga aku ampunkan segala dosa-dosanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Masjid Nabawi, berjalan di sekitar Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat halaqah-halaqah zikir, ada kelompok-kelompok yang duduk berkumpulan sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat tersebut. Rasulullah bertanya dengan sahabat, wahai sahabatku, apa yang kamu lakukan di sini? Sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bercerita tentang Allah dan Rasulnya. Rasulullah kalau bercakap 3 kali diulang. Jadi kalau saya cakap 3 kali ulang, sunnahlah, jangan marah. Rasulullah tanya lagi, wahai sahabatku, apa yang kamu lakukan di sini? Para sahabat kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berbicara tentang Allah dan Rasulnya. Rasulullah tanya lagi, apa yang kamu lakukan di sini? Para sahabat kata, sesungguhnya aku berbicara tentang Allah dan Rasulnya. Rasulullah kata, adakah benar? Benar ya Rasulullah, sesungguhnya aku hari ini menjadi saksi bahawa rahmat Allah tertumpah di atas. Jadi hari ini kita berbicara tentang Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tertumpah ke atas diri kita. Tertumpah di atas diri kita. Dan kepada orang-orang yang terpilih hari ini datang, Allah SWT menjadikan tetamu. Sebab apa? Sebab majlis ilmu ini adalah seperti taman daripada taman-taman syurga. Kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini Allah SWT jemput, jangan kita merasa bangga. Jangan kita merasa bangga macam Tok Ki cakap tadi, orang Melayu, orang Islam dia terlalu membangga-bangga, berbangga-bangga. Tak ada apa-apa pun bangga je lebih. Tak ada apa-apa bangga je lebih. Dia merasakan dia tengok orang ini, dia tengok orang ni hina, tengok orang ni hina, dialah yang ni baru pakai kereta besar sikit dia dah rasa alamak. Dah kat jalan tu rasa sport dia besar dah. Baru basuh kereta je, baru basuh kereta dah rasa macam weh. Jadi anak-anak muda sekarang ni tu perkara-perkara senario yang berlaku dekat luar, betul? Badan ketak-ketak sikit dah jalan gitu, jalan. Kan? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Tak ni bukan Abang Ali. Abang Ali memang dah di situ kan. Abang Ali dah memang lah, dia dah operational, dah berapa kali juara. Ini baru main gym 3-4 hari. Ini jalan. Baru main gym 3-4 hari. Untuk apa saya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk bermegah-megah? Bermegah-megah. Allah SWT kata dalam surah Al-Takasur, janganlah kamu bermegah-megah, janganlah kamu bermegah-megah, kerana memegah itu telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Allah SWT kata jangan bermegah. Untuk apa memegah? Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang ada bersama dengan para sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan lain-lain. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kedatangan orang-orang masuk ke dalam masjid, menanti kedatangan orang-orang masuk ke dalam masjid di Masjid Nabawi. Perkara ini berlaku di Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah SAW melihat ke arah pintu orang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Rasulullah tengok satu persatu. Ada satu orang daripada kaum orang Madinah yang masuk ke dalam masjid. Dia masuk dalam masjid dalam keadaan dia berpakaian jubah yang cantik. Dia berpakaian jubah yang cantik. Dia ni orang yang masyhur, orang yang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku." Rasulullah senyum. Rasulullah kata apa? "Apa pendapat kamu tentang orang ini? Apa pendapat kamu tentang orang ini?" Para sahabat kata dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia ni orang yang masyhur di kota Madinah. Dia ni orang yang kaya. Dia ni kalau meminta insya-Allah akan ada je orang yang memberi. Orang yang ternama ni kalau kita minta sponsor, orang akan bagi sebab dia pentingan. Dia ni kalau ada orang, kalau dia meminta insya-Allah orang memberi. Kalau dia masuk meminang insya-Allah ada saja orang yang menerima." Rasulullah SAW senyum, orang tu masuk, duduk. Kemudian masuk pula orang yang kedua di dalam masjid. Rasulullah SAW melihat orang itu compang-camping, biasa saja, pakai baju pun biasa. Masuk dalam masjid. Maka Rasulullah bertanya dengan para sahabat, "Wahai sahabatku, apa pendapat kamu tentang orang ini? Apa pendapat kamu tentang orang ini?" Sahabat tu kata, "Ya Rasulullah, dia ni miskin, dia ni begini, tak ada kerja apa semua sekali. Adalah kerja, kadang-kadang kerja, kadang-kadang tak kerja kan. Dia sebab dia tak ada kerja tetap, dia memang mencari kerja yang bersepak-sepak. Lepas tu dia ni macam itu, macam ini. Kalau dia minta insya-Allah tak akan ada orang yang memberi, dan kalau dia masuk meminang insya-Allah tidak akan ada orang yang menerima." Rasulullah SAW berkata dengan para sahabat, "Wahai sahabatku, sesungguhnya orang yang kedua ini lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang memiliki dunia dan segala isi-isinya." Rasulullah kata orang yang masuk yang kedua pakai baju compang-camping tu tadi, yang mencari kerja entah mana dia cari kerja, nasib tak tahu macam mana kan. Kalau dia minta tak ada orang beri, kalau masuk minang tak ada orang nak terima. Rasulullah kata orang ini lebih mulia daripada orang yang memiliki dunia dan segala isi-isinya. Masuk pula orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini, Rasulullah tengok je, Rasulullah senyum. Rasulullah tengok, Rasulullah dah senyum terus ke arah para sahabat. Para sahabat tengok muka Rasulullah, para sahabat dah tahu dah mesti Rasulullah nak tanya pendapat orang ketiga ni. Para sahabat terus cakap, "Ya Rasulullah, orang yang ketiga ini, dia ni seorang yang warak, dia ni seorang yang baik, dia ni seorang yang taat, setia kepada ibu bapa, banyak berderma, ibu bapa semua sekali, tahajud malam, tahfiz, macam-macam begini." Dia cerita pada orang yang ketiga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat, Rasulullah tersenyum, Rasulullah berkata dengan para sahabat, sesungguhnya aku melihat di wajahnya ada bintik-bintik syaitan. Sesungguhnya aku melihat pada wajahnya ada bintik-bintik syaitan. Para sahabat terperanjat, ada bintik-bintik syaitan. Dia ni orang yang baik. Pada wajahnya Rasulullah kata ada bintik-bintik syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Fulan, wahai fulan bin fulan, mari datang kemari. Adakah kamu ketika masuk ke dalam masjid ini tadi, kamu merasa kamu lebih mulia daripada yang lain? Kamu merasa kamu lebih banyak amalnya daripada yang lain? Kamu rasa kamu lebih hebat daripada yang lain?" Sahabat ni tadi kata kepada ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat bintik-bintik syaitan pada wajah. Jadi hari ini ada dekat dalam ni ada merasa yang ada rasa diri dia lebih mulia daripada yang lain. Ada rasa dalam ni, ada rasa lebih dalam ni, ada tak rasa diri dia hebat daripada yang lain. Maka sesungguhnya ada bintik-bintik syaitan pada wajahnya. Sebab itu jangan bermegah-megah. Jangan bermegah, makin banyak ilmu yang kita dapat, makin kita tunduk. Makin besar kita makin kita tunduk. Makin besar, makin kita rasa diri kita kuat, makin kita tunduk. Sebab pahlawan, dia macam, tengok, pahlawan, dia tak suka bersepah-sepah Tapi orang yang baru belajar silat, baru 3 jurus, 4 jurus, baru belajar 3-4 jurus dia ni, dia punya berjalan. So macam dia dah khatam lah. Orang boleh tengok, apa tengok? Aku 3 jurus. Pahlawan dia punya sifat dia bukan situ. Pahlawan dia duduk, kalau orang kacau dia tepis, kalau orang kacau dia tepis, kalau dah tak kacau dia lawan. Ini orang yang baru belajar silat ni, dia macam tu lah. Baru belajar silat, dah konon-konon. Okey, jadi kita berbalik. Saya nak cerita kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah pendek Rasulullah. Saya nak masukkan dalam slot petang ni berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah daripada kota Mekah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Bagaimana keadaan Rasulullah ketika di kota Mekah dihalau, dibaling. Sumayyah, tahu Sumayyah? Tahu cerita Sumayyah? Sumayyah itu ditula. Sumayyah itu keluarga Yasir itu diseksa. Bilal bin Rabah dalam keadaan terseksa. Kemudian pindah berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat sambutan yang besar. Di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Perang pertama adalah perang Badar, kemudian diiringi dengan perang-perang yang lain, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tawan balik kota Mekah. Hari ini saya nak tanya, betul tak dekat dalam dewan ini sayang Rasulullah? Betul? Betul. Baik. Betul ni? Tak apa, nanti saya tanya. Faham? Ke bapak faham? Faham? Tak tahu ni macam mana ni, apa ni yang dia buat ni, dia buat batu-batu ni, apa letak kulit apa ni letak pelepah kurma ni, apa dia buat apa tu, tahu? InsyaAllah tahu. Baik, sekejap lagi. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Sedarlah bahawa daging itu adalah hati. Jadi dalam diri kita ni ada seketul daging, dan sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Hadis biasa dengar, betul? Saya nak bawa benda yang biasa dengar je. Dalam diri manusia ada seketul daging, dan dalam daging manusia, dalam daging itu sekiranya baik, maka baiklah seluruh anggota, maka buruklah seluruhnya. Ini hadis sahih Muslim. Baik, saya buka slide yang keempat. Ada ni tadi. Jadi saya nak tekankan kat sini tentang mengagamakan hati. Mengagamakan hati. Ada berapa rukun agama? Ada berapa rukun agama? Sebelum kita menjadi orang Islam, orang yang beragama, kita kena tahu dulu rukun agama. Hari ini yang ada dekat dalam dewan ni semua orang yang beragama, betul? Agama apa?
Islam. Betul Islam? Jadi saya nak tahu berapa rukun agama. Sebelum kita nak menjadi orang yang beragama, kita kena tahu rukun agama. Jadi saya nak tahu rukun agama ada berapa? Rukun agama. Rukun agama ada berapa saya? Rukun agama ada 5. Rukun agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Ha? Rukun agama ada berapa? 5. Rukun agama ada 5. Rukun agama ada 3. Sebelum kita menjadi orang yang beragama, ni kita nak pergi pegang ni. Nak pergi pegang ni, nak bawa amal ma'ruf nahi mungkar, tapi tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Okey. Rukun agama ada 3. Satu, nampak dia punya baiknya datang majlis ilmu. Kalau tak, kita tak tahu. Jadi kalau nak tulis rukun agama ada 3. Satu adalah rukun Islam. Nombor 2 adalah rukun iman. Nombor 3 adalah rukun yang ketiga rukun ihsan. Baik, rukun iman ada berapa? 6. Ni saya nak bawa benda-benda biasa je ni. Cuma saya nak tahu ni, kita ni Islam betul ataupun kita ni Islam kebetulan. Okey. Rukun agama ada, rukun Islam ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada berapa? Rukun ihsan? Rukun ihsan? Rukun ihsan ada 1 sahaja. Apa itu rukun ihsan? Apa itu rukun ihsan? Saya dah buat ceramah macam gini, dah buat macam mana survey yang macam ni, banyak dah seluruh Malaysia. Majoriti 90% saya berani kata ramai orang tak tahu tentang ni. Mengaku Islam tapi tak tahu tentang agama Islam. Mengaku Islam, jadi macam mana? Sebab tu Islam itu lemah sekarang ni. Sebab tu Islam, anak-anak muda Islam lemah. Jadi kita nak bangkit, kita nak mengislamkan hati. Mengislamkan hati ini adalah perkara utama sebelum menjadi orang yang benar. Rasulullah boleh berbual dengan binatang. Hijab tu kata kepada Rasulullah, wahai Habibullah. Habibullah siapa? Habibullah tu apa maksudnya? Wahai kekasih Allah, wahai kekasih Allah, lepaskanlah aku. Lepaskanlah aku. Rasulullah SAW kata, tak, aku tak akan lepaskan kau sebab kau bukan aku yang punya. Engkau yang mempunyainya adalah Tuhan yang memasang jerat. Baik, Rasulullah punya sifat patona. Kalau kita jumpa, tengok kedai, kalau tengok hijab dalam itu, segesian kita dah, tolong. Tapi amanah, sifat amanah, jujur, sindik, amanah, tabligh, patanah yang ada pada diri Rasulullah menyebabkan dia berfikir panjang. Dia kata, aku tidak boleh melepaskan kau wahai Hijam, sebab kau adalah tuan jerat yang punya. Hijam tu kata, ya Rasulullah, aku berjanji kepada engkau ya Rasulullah, seandainya kau lepaskan aku pulang cepat. Rasulullah kata, tahu nak ke mana? Aku ada 4 ekor anak. Aku ada 4 ekor anak. Aku ada 4 ekor anak yang mana aku telah tinggalkan dia 1 hari suntuk. Aku telah tinggalkan anak aku 1 hari suntuk. Aku tahu dia lapar. Aku berjanji kepada engkau ya Rasulullah, selepas aku memberi minum, selepas aku memberi susu kepada anak aku, maka aku akan terus datang ke sini. Kau jeratlah aku balik. Rasulullah kata, ni janji nak pegang pada apa? Janji kau ni nak pegang pada apa? Rasulullah kata, manusia punya janji pun boleh mungkir, kan? Manusia punya janji pun boleh mungkir, apatah lagi binatang. Tapi binatang ni tadi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berjanji Allah yang menjadi saksi. Sesungguhnya aku berjanji Allah menjadi saksi. Kemudian Rasulullah SAW kata, kalau begitu aku tunggu sehingga engkau datang. Tapi janji kau kena datang. Ya Rasulullah, aku janji.
Rasulullah SAW lepaskan daripada ikatan jerat di kijang tu jerat. Maka kijang tu berlari dengan laju terus mendapatkan anak dia. Kijang tu lari terus mendapatkan anak dia. Rasulullah dengan para sahabat tunggu lama, tunggu tak datang-datang. Tunggu tak datang-datang. Maka Rasulullah SAW kecewa. Rasulullah kata, ini dengan binatang. Kalau dengan orang pun boleh, ini binatang tak boleh, tak apalah. Jom kita jalan. Rasulullah SAW nak berjalan dengan para sahabat, dia terdengar bunyi satu lompatan. Dengar. Dia terdengar satu lompatan. Maka Rasulullah SAW menoleh kijang tu tadi. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta maaf kerana terlambat. Aku tadi bagi makan puas-puas kepada anak. Aku bagi puas-puas minum susu kepada anak aku, sebab aku tahu lepas ini aku tidak akan jumpa dia lagi. Lepas ini aku tak akan jumpa anak aku lagi. Aku tahu. Jadi aku biarkan dia minum puas-puas sampai dia puas. Kemudian aku menulis, sebelum aku meninggalkan anak aku menulis kepada anak aku. Aku beri salam yang terakhir kepada anak aku terus berlari. Dan ini jadi aku jeratlah balik. Binatang bermuamalah dengan Rasulullah. Binatang tak mungkir janji dengan Rasulullah. Binatang sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang binatang. Rasulullah bukan sayang binatang je, semua apa yang ada di langit dan bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang, apatah lagi diri kita. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sampailah kepada kampung. Rasulullah hatinya tadi teringat pada kijang. Rasulullah SAW sampai di kampung tu, anak-anak orang kampung dah sambut Rasulullah. Soalan yang pertama Rasulullah tanya apabila orang itu sambut, soalan pertama, kecintaannya, hati, ubudiyah Rasulullah ke atas alam. Apatah lagi ubudiyah Rasulullah kepada diri kita. Kepada binatang dia punya rasa macam tu. Rasulullah sampai pada kampung tu, Rasulullah kata, siapakah yang dalam kampung ini yang ada memasang jerat dekat hujung sana? Siapa yang ada dalam kampung ini yang ada pasang jerat dekat hujung sana? Ada seorang pemuda daripada kampung itu mengaku, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang memasang jerat. Rasulullah kata, sini kamu punya jerat mengena. Kamu punya jerat terkena seekor kijang yang sangat besar dan sangat cantik. Pemuda itu rasa suka, ya Allah ya Rasulullah, terima kasih. Dia gembira dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu kata, ya Rasulullah, aku berjanji kalaulah binatang itu aku dapat, tak kiralah jerat yang aku pasang itu aku dapat, apa pun binatang yang aku dapat, aku akan beri kepada engkau. Lega rasa dengar, happy ending. Apa pun binatang yang dapat daripada jerat itu aku beri kepada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama-tama suka. Kesukaan Rasulullah melebihi kesukaan tukang jerat itu tadi. Melebihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa terus berjalan, terus pergi kepada kijang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kijang itu dengan keadaan segera. Dia kata, ya kijang, hari ini orang yang jerat kau diberi kepada aku, dia bagi kau kepada aku. Sekarang engkau milik aku, baru aku boleh lepaskan engkau. Pergilah dapatkan anak-anak engkau. Bayangkan Rasulullah, pergilah dapatkan anak-anak engkau. Jadi lepaskan. Kijang itu tadi bukan pergi kepada anak dia. Kijang itu bukan pergi kepada anak-anak dia. Dia cakap dengan Rasul. Dia cakap kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak mahu pergi pada anak aku. Aku ingin bersama dengan engkau dalam berdakwah ke jalan Allah. Bayangkan, kijang ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya ayuhan nas, kata-kata Hasan al-Basri, ya ayuhan nas, tidakkah kamu mempunyai hati yang mana kamu tidak mahu berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Islam? Ya ayuhan nas, kamu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kamu menipu. Kamu mengaku bercinta kepada Allah, percaya kepada Allah, sedangkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kamu langgar. Kamu mengaku percaya kepada malaikat, kamu hidup seolah-olah tidak ada malaikat. Kamu mengaku percaya kepada Alkitab, sedang hidup kamu tidak beramal mengikut Alkitab. Sedang ada isi Alkitab juga kamu tidak tahu. Benarkah kamu ini Islam? Adakah kamu ini Islam? Adakah kita ini Islam ataupun Islam secara kebetulan?
Mudah-mudahan habis saja majlis ini, habis saja perkongsian hari ini, turun tangga, kita bercita-cita di dalam hati, aku ingin menjadi orang yang benar-benar Islam. Aku ingin menjadi orang yang memilih Islam. Aku ingin menjadi orang yang memilih Islam, bukan orang yang kebetulan Islam. Satu lagi riwayat, satu lagi kisah yang saya nak kongsi, kisah terakhir. Walaupun saya tak dapat habiskan, InsyaAllah saya akan ada kelas lagi. Siapa-siapa yang nak di kelas saya boleh kontak saya nanti insyaAllah. Kisah yang mana seorang kanak-kanak yang seorang gulam tu adalah kanak-kanak dalam bahasa Arab. Seorang gulam yang mana dia punya jihad, dia punya mujahadah, dia punya pengorbanan dia kepada Rasulullah dan kepada Allah SWT melebihi daripada segala-galanya. Seorang gulam, seorang kanak-kanak yang bernama A'la. Seorang kanak-kanak yang bernama A'la. A'la ni selalu pergi ke masjid dengan ibu dia. Dia selalu dibawa oleh ibunya ke masjid. Dia selalu pergi masjid bersama ibu, dipimpin oleh ibunya. Setiap hari begitu sampai pada waktu balik daripada masjid. Satu hari itu dia kata kepada ibu dia, "Wahai ibu," dia kata, "Wahai Umi, aku melihat ramai di kalangan orang-orang kanak-kanak yang sebaya." Ada riwayat mengatakan kanak itu berumur 5-6 tahun. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 10. Tak kira lah berapa umurnya, tetapi dia adalah budak. Dia adalah budak 5 ataupun 6 tahun. Jadi budak ni tadi, A'la ni tadi kata, dia melihat orang yang pergi ke masjid dipimpin oleh seorang ayah. Si A'la ni tadi hanya ingin dipimpin oleh seorang ayah. Si A'la ni hanya ingin dipimpin oleh seorang ayah sahaja. Dia tanya, "Wahai Umi, di mana ayah? Di mana ayah?" Maka A'la ni kata, maka ibu Umi dia kata, "Wahai A'la, kalau kamu nak tahu tentang ayah, kamu dapatkan Rasulullah. Kalau kamu nak tahu tentang ayah, kamu pergilah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka A'la ni tadi umur dia 5-6 tahun ni tadi berlari mendapatkan Rasulullah. Punya excited nak tahu tentang ayah dia dekat mana. Bayangkan pada tuan-tuan, puan-puan yang ada anak umur 5-6 tahun. Ada tak anak yang berumur 5-6 tahun? Siapa yang ada anak 5-6 tahun? 5-6 tahun. Dia berlari, A'la ni tadi berlari. Macam mana keadaan kalau ada anak saudara kita umur 5-6 tahun tu berlari? Kalau ada cucu kita dalam keadaan 5-6 tahun tu berlari, sebab nak tahu tentang ayah dia dekat mana. Datang jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang kasyaf, kekasih Allah SWT. Akhlak Rasulullah bila berdepan dengan budak, dia akan tunduk seiring tinggi dengan budak. Dia akan tunduk, dia akan pegang bahu. Kenapa A'la? "Wahai Rasulullah," dia kata, A'la kata, "Wahai Rasulullah, di manakah ayah saya?" Dekat ayah saya. Maka Rasulullah SAW bangun. Rasulullah kasyaf. Rasulullah tahu dia hanya ingin dipimpin oleh seorang ayah. Maka Rasulullah pimpin tangan dia. Alangkah mulianya si A'la ni tadi, yang mana tangannya dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya. Kita bukanlah dipimpin. Kalau kita malam ni dapat mimpi Rasulullah senyum kepada kita, dah beribu besar rahmat. Betul? Tapi A'la dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah kata, "Ya, ayah kamu sekarang ini berada di dalam syurga." A'la ni tadi kata, "Ya Rasulullah, syurga tu dekat mana? Rasulullah SAW kata, "Wahai A'la, syurga itu bukannya tempatnya di sini. Tentunya syurga itu bukannya tempat di sini. Syurga itu tempat yang jauh. Kita tak tahu syurga itu dekat mana." A'la ni tadi rasa kecewa. Budak yang berumur 5-6 tahun. Maka dia terus balik dapatkan ibu dia, Umi. Dia kata, "Umi, Rasulullah kata ayah dekat dalam syurga." "Kenapa ayah dekat dalam syurga?" Dia cakap pada Umi. Umi dia kata, "Wahai A'la, ayah kamu berada di dalam syurga disebabkan dia syahid. Dia kata, "Syahid tu apa? Syahid tu orang yang mati di medan perang. Orang yang mati di medan perang demi membela agama Allah. Orang yang mati di medan perang." Masih si A'la dia kata, "Oh, cikgu." Hari berlalu seperti biasa. A'la seperti kanak-kanak lain, dia pergi bermain, apa semua sekali siap. Sampailah satu ketika sedang dia bermain, dia terdengar Rasulullah ingin pergi berjihad. Rasulullah ingin pergi berperang. Dia terdengar Rasulullah pergi berperang. Dia terus pergi mendapatkan Rasulullah. "Ya Rasulullah, adakah kamu ingin pergi berjihad?
kamu ingin berperang? Rasulullah kata, ya A'la, aku ingin pergi berperang, aku ingin pergi berjihad. Kenapa ya A'la? Ya Rasulullah, izinkan aku ikut kamu berperang, izinkan aku ikut serta kamu berjihad di jalan Allah. Izinkan aku, budak yang berumur 5-6 tahun, 5-6 tahun dia nak pergi ikut Rasulullah pergi berjihad. Rasulullah kata, wahai A'la, perang itu amat dahsyat, bukan untuk orang seperti kamu, kamu kecil lagi. Perang itu untuk orang dewasa, bukan macam kamu. A'la dia kata, ya Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam syurga bersama ayah, aku ingin jumpa ayah, aku ingin jumpa ayah. Dia nak jumpa ayah dia dekat dalam syurga, aku ingin berjumpa ayah. Dia menangis-nangis. Rasulullah kata, wahai A'la, kamu boleh pergi bersama dengan aku, tetapi dengan satu permintaan. Kamu kena pergi mendapat keizinan daripada ibu kamu. Dapatkan keizinan daripada ibu kamu. Maka si A'la ni tadi berlari dengan Rasulullah bercakap macam tu. Si A'la ni berlari mendapatkan ibu dia. Dia kata, ibu, wahai bumi, dia kata, aku ingin berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah. Aku ingin masuk dalam syurga bersama ayah. Aku ingin masuk dalam syurga bersama ayah. Ibu dia kata, wahai A'la, ibu, naluri seorang ibu, wahai A'la, sesungguhnya engkau adalah buah hati aku. Dia anak seorang. Ketika ayah kamu syahid, ibu, Umi tak pernah ada niat nak kahwin lain. Sebab Umi nak besarkan kamu, Umi bekerja keras untuk membesarkan kamu, wahai A'la. Sedanglah engkau ni adalah buah hati ibu. Engkaulah teman ketika ibu tidur. Engkaulah A'la, teman ketika ibu ada masalah. Engkaulah A'la, tempat Umi mengadu sekiranya Umi ada masalah-masalah lain. Kalau kamu tak ada, bagaimana A'la keadaan ibu? Tetapi kalau kerana Allah dan Rasulullah, si Umi ni tadi kata, tetapi kalau kerana Allah dan Rasulullah, wahai buah hati aku, kalau kerana Allah dan Rasulullah, Umi izinkan kamu pergi. Kerana Allah dan Rasulullah, Umi izinkan kamu pergi. Maka A'la ni tadi gembira disebabkan itu. Gembira disebabkan ingin pergi berjihad di jalan Allah. Sampailah hari Rasulullah ingin berangkat bersama dengan para sahabat ke medan perang. Maka si A'la ini dihantar oleh ibunya, dipimpin oleh ibunya pergi berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah, nak pakai baju perang. Rasulullah kata tak payah. Nak pegang pedang, bayangkan umur budak, umur 5-6 tahun nak pegang pedang macam mana? Pedang tu lebih besar daripada dia. Dia nak pegang juga. Dia nak pegang, tak boleh. Rasulullah kata tak. Kamu hanya ikut aku. Ikut. Maka Umi ni tadi biarkan. Umi ni tahu walaupun ibu tahu, walaupun Umi tahu dalam hati Umi itu tadi. Naluri seorang ibu. Walaupun Umi tahu kamu pergi tidak akan kembali, ibu akan berjumpa kau dekat yaumul kiamat nanti, tapi Umi relakan. Bayangkan seorang ibu. Dia pergi naikkan, dia dukung A'la naikkan ke atas unta Rasulullah. Dia naikkan ke atas unta. Ada yang mengatakan kuda, dia naikkan. Bayangkan budak kecil umur 5-6 tahun peluk macam tu. Bayangkan macam mana. Dia tengok ibu dia peluk Rasulullah. Umi ni tadi membiarkan sehingga anak tu hilang daripada pandangan mata. Sebab Umi ni akan merindui si A'la ni yang bermain-main keliling rumah. Dia akan terdengar suara A'la ni tadi. Tetapi Umi ni membiarkan si A'la ni pergi. Naik unta dia tengok A'la ni senyum kepada ibu dia. Ibu dia tak tahu bahawa senyuman A'la itu adalah senyuman terakhir. Ibu dia tak tahu. Sampailah A'la hilang di medan perang. A'la tidak mampu buat apa-apa. A'la hanya ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah pergi kanan, dia akan pergi kanan. Kalau Rasulullah pergi kiri, dia akan pergi kiri. Dia ikut saja. Budak kecil. Macam mana keadaan dia lagi? Orang ni tengah perang ni, dia ikut Rasulullah. Sampailah satu ketika dia melihat ada satu orang kafir Quraisy, ada satu orang kafir ingin menombak Rasulullah. Si A'la Ali tadi melihat tombak itu. Bila lembing itu dibalik, A'la ni tadi melihat tombak itu. Si kecil ni tadi melihat tombak itu ingin nak terkena kepada Rasulullah. Si A'la ni apa yang dia buat? Kerana Allah dan kerana Rasul, kerana cinta dia kepada Rasulullah, si kecil ini tadi dia cinta kepada Rasulullah. Si A'la ni tadilah yang menahan lembing daripada terkena Rasulullah.
Lembing itu, tombak itu terkena kepada Nabi A'la, tembus ke belakang. Budak 5-6 tahun. Jatuhlah A'la ke tanah, ke kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'la itu jatuh ke kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memeluk A'la. Rasulullah menangis, "Wahai A'la, bagaimana keadaan kau wahai A'la?" A'la kata, "Wahai Rasulullah, sampaikan salam aku kepada Ummi. Sampaikan salam aku kepada Ummi. Katakan kepada Ummi aku sangat sayang kepada dia. Katakan kepada Ummi aku ingin bersama dengan ayah di dalam syurga. Katakan kepada Ummi. Sampaikan salam rindu aku kepada Ummi." Selesai pegang, maka A'la itu diuruskan oleh Rasulullah dan para sahabat. A'la itu diuruskan dengan para sahabat dengan pengurusan yang sangat terhormat. Yang sangat terhormat kerana budak kecil yang mati di medan perang kerana ingin menahan lembing daripada terkena kekasih Allah, terkena kepada Habib Allah, kekasih Allah, Nabi Allah, Nabi Allah, kepada Rasulullah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diurus dengan para sahabat A'la. Sampailah hari selesai pegang para sahabat dan Rasulullah balik ke Madinah. Rasulullah dan para sahabat pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, si perempuan tua itu, Ummi itu menunggu di satu sudut. Tunggu apa? Tunggu buah hatinya kembali. Seoranglah Ummi itu ditunggu di satu sudut di kota bangunan Mekah, di kota Madinah. Tunggulah Ummi itu di satu sudut melihat kalau anak dia akan pulang. Dia melihat tentera-tentera yang menaiki unta. Dia melihat satu persatu tentera-tentera yang menaiki unta. Tetapi tidak ada tentera yang menaiki unta membonceng kanak-kanak. Tidak ada. Sampailah habis tentera yang menaiki unta, tentera yang menaiki kuda. Ibu tu melihat, Ummi ni melihat buah hatinya. Dia nak tengok buah hatinya A'la. Dia tengok tentera berkuda, tidak ada juga yang membonceng kanak-kanak. Kemudian dia melihat tentera yang berkeldai, tidak ada juga tentera yang berkeldai membonceng anaknya A'la, buah hatinya. Rasulullah terpandang Ummi di sudut bangunan kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummi itu tertunduk. Rasulullah datang berjumpa dengan Ummi. "Wahai ibu, apa yang kamu tunggu?" Ibu tadi terus pegang kaki unta. Rasulullah. "Wahai Rasulullah," dia kata, "wahai Rasulullah, di manakah buah hati aku wahai Rasulullah? Di manakah buah hati aku wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun unta. "Wahai Ummi, sesungguhnya buah hati Ummi telah berada di dalam syurga. Ummi ni tadi dengan anaknya jatuh telah berada di dalam syurga. Ummi ni tadi terus jatuh. Ummi, seorang ibu, naluri seorang ibu yang anaknya dia rindu dengan anaknya nak pulang, walaupun dia tahu, tapi dia tetap jatuh. Dia lemah. Rasulullah menenangkan hati Ummi. "Wahai Ummi, wahai ibu, janganlah kamu takut. Wahai ibu, sesungguhnya anak kamu itu berada di dalam syurga. Dia akan bersama dengan aku nanti di dalam syurga. Sesungguhnya aku, tahu tak pengorbanannya di medan perang? Dia itu kecil, tetapi pengorbanannya sangat besar di medan jihad. Walaupun dia itu kecil. Dia menahan lembing daripada terkena aku. Sedarlah wahai ibu, sesungguhnya aku ini Habib Allah. Aku ini adalah kekasih Allah. Sedarlah wahai ibu, sesungguhnya aku ini Nabi Allah. Sedarlah wahai ibu, sesungguhnya aku ini Rasulullah, pesuruh Allah." Dia dah berada di dalam syurga. Dia beri salam kepada Ummi. Dia kata dia dah bersama dengan ayahnya di dalam syurga. Maka Ummi ni tadi dengar, terus meninggal. Bayangkan seorang orang dulu nak dapatkan Islam, satu keluarga meninggal, satu keluarga mati. Ayah mati di medan jihad, ibu meninggal, anak meninggal. Dulu nak dapatkan Islam. Tapi hari ini kita Islam. Hari ini kita dah dapat Islam. Apa pengorbanan kita kepada Islam? Jadi insya-Allah saya akan sambung InsyaAllah pada sesi yang lain, sebab sesi ni akan terus berterusan.
kita dah dapat panggilan daripada UiTM. InsyaAllah program memupuk persaudaraan perjuangan anak muda ni tadi Encik Yusof dah beritahu saya kita akan buat di UiTM. Tarikhnya akan diberitahu dan saya harap insan yang ada di dalam ini dapat ikuti sesi kita yang kedua. Mungkin sesi kita yang kedua tu kita akan perbaiki, kita akan lebih padatkan lagi dengan video-video, dengan isi-isi. Saya tak dapat, masa pun hari ni tak berapa syam. Saya sebenarnya nak lagi sebenarnya. Banyak lagi, tapi insya-Allah sekadar ini saja yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbab selawat kita tadi. Dan mudah-mudahan apabila kita turun sahaja tangga ni nanti, kita pulang, kita meninggalkan dewan ini, kita bercita-cita di dalam hati ingin menjadi insan yang benar-benar memilih Islam. Benar-benar memilih Islam, bukan Islam secara kebetulan. Belajar ilmu tentang Islam. Mengaku pada Allah, buat betul-betul aku mengaku pada Allah. Aku tahu Allah SWT itu bersifat basir, melihat. Buat apa yang Allah SWT buat, suruh. Tinggalkan apa yang Allah SWT larang. Kalau percaya pada kitab, baca Alkitab, baca kitab. Beramal dengan Alkitab, beramal dengan Alkitab. Kalau percaya mengaku cinta pada Rasul, cari kenal Rasulullah. Macam mana kenal Rasulullah? Cari buku mengenal Rasulullah. Kalau kita percaya pada hari kiamat, apa semua sekali belum saya terangkan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi sampai dah petang ni. Dari pagi tadi sampai dah petang. Ayahanda, kanda saya yang saya hormati Profesor Dr. Rehan, adinda saya Pengarah Haji Tindakan Khas BPIM Saudara Yusof Azmi, kita bukan pada beliau. Yang dikasihi sahabat baru saya berkenalan ini, Ustaz muda kita Ustaz Abdul Halim daripada Keluang, Johor. Yang saya kasihi anda yang hadir dari pagi sampai ke petang. Anak-anak muda, generasi muda bakal menjadi pemimpin negara kita. Saya bagi pihak lembaga penasihat BPIM pada pagi tadi hingga petang ni, setelah saya sendiri datang sebagai seorang tamu, dengar, saya pun terharu. Mana saya pun sendiri banyak penerima ilmu. Hari ini kalau kita sentiasa membuka minda kita untuk belajar, mencari ilmu, insya-Allah. Kenapa? Siapa kita 5 tahun akan datang, 2 perkara saya nak buat. Anak-anak sekalian. Yang pertama, dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang ada ilmu, insya-Allah masa depan kita cerah. Tapi seperti mana tadi yang sahabat kita beritahu tadi, Abang Ali tadi pengalaman beliau. Abang Ali saya pun ada pengalaman. Kawan dan kawan-kawan tak pistol, naik saya pistol pula. Jadi ini berkawan ini penting. Siapa kita 5 tahun, 10 tahun datang, dengan siapa kita berkawan. Buku apa kita baca. Saya nak ambil kesempatan lagi nak cerita tentang pengalaman saya di BPIM. Di mana sahabat saya yang saya kasih, saya panggil dia kader lah. Kami ni lahir tahun sama, tahun 1960, tahun tikus. Untuk pengetahuan anak-anak muda hari ini, BPIM ni, dia punya founding member ni semuanya lahir tahun tikus. Setiausaha Agong Dato' Mahmud lahir 13 Mei. Amal 13 Mei tahun tikus. Dato' Nadim 17/2 tahun tikus. Semua tahun tikus. Saya 26/9. InsyaAllah akan panjang umur 55 tahun tu. September ni boleh lakukan IPM. Tahun tikus. Jadi persahabatan kami ini boleh dikatakan satu persahabatan yang cukup akrab. Di mana akrab kami ini tidak akan dipisahkan melainkan dengan kematian. Ingat kan? Kita kena pergi sahabat, sedia kawan, saat kita melainkan dengan kematian. Jadi saya mengambil kesempatan hari ini nak berjemput pada anak-anak muda yang hadir hari ini. Kerana di BPIM kita telah merangka banyak program-program
Dan saya mengambil kesempatan hari ini dari pihak lembaga penasihat mengucapkan setinggi-tinggi tanya dan kita bertubuhkan kepada pengarah kita, saudara Yusuf dan tim semua, kerana mereka telah mengadakan satu program yang cukup baik-baik dan terbaik. Kita bertubuhkan. Saya sendiri pun boleh terharu tadi bila ucapan Yusuf. Saya terbayangkan sebenarnya kita ni kalau bercerita tentang susah, semua orang susah. Tahukah anda bahawa orang yang berjaya ni kebanyakan datang dari pengalaman-pengalaman yang pahit. Itu yang dia buat dari orang. Saya ingat lagi arwah bapa saya sebelum dia meninggal dulu, masa umur saya 17 tahun. Dia panggil saya pagi itu, salam saya. Dia kata, Asman, apa yang pesan kepada kamu 2 perkara. Habis belajar ni 2 perkara. Yang pertama, nak kawan, cari orang ada ilmu. Yang kedua, cari kerja yang boleh tolong orang. Jadi bila umur saya sekarang, saya fikir balik betul lah arwah bapa saya kata. Pertama, kawan orang ada ilmu. Memang bersama dengan PPM dah hampir 18 tahun. Saya berkawan dah masih 38 tahun. Saya bukan peguam, tapi saya berkawan dengan ramai peguam. Jadi peguam kadang-kadang. Saya bukan accountant, tapi saya berkawan dengan ramai accountant. Jadi saya pun tahu buat accounting semua. Saya pula melatih beberapa doktor. Ajar doktor buat bisnes pada. Kita bukan doktor, pasal kita berkawan orang bijak, kita pakai jadi bijak. Jadi pengalaman kami selama PPM ni memang banyak cerita-cerita yang suka, duka. Tapi yang saya kagum dengan Datuk Azim ni lah perjuangan dia. Perjuangan dia daripada umur saya kenal dengan dia, umur dia 17 tahun sampai hari ini sama. Tak ada beza, sama. He's a fighter. Toki ni memang fighter. Sampai saya berani beritahu bahawa tak ada persatuan segila macam PPM ni. Ini persatuan gila lah. Kita orang pun anduk lah, macam-macam semua kita dah. Tapi hari ini yang saya bersyukurkan apa? Generasi muda dah mengambil tempat dalam aktiviti jadi harap, aktiviti alung, aktiviti bisnes dan sebagainya. Saya rasa bersyukur hari ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, anak-anak muda yang hari ini hadir hari ini, ambil kesempatan hari ini di PPM. Memang PPM banyak bagi ruang, bagi saudara-saudara semua ruang, dan bagi saudara-saudara semua peluang. Ingat ya, kita di sini, kita bagi anda ruang dan peluang, tapi anda kena cipta peluang. Macam Haji Zarif, dia ambil peluang, dia dapat peluang, dia cipta peluang. Jadi apa? Topi ayam. Jadi kita kena cipta peluang. Kita bagi anda peluang, tapi anda kena cipta peluang. Jadi saya nak ambil kesempatan hari ini kerana Persatuan Produsen Malaysia baru-baru ni kita terlibatkan divisi banjir Berjaya. Tuan Syed, tuan yang hebat bersama dengan saya, kebetulan kita baru ni kita yang ramai jadi seluruh Malaysia banjir. Dan hari ini di masjid yang kita buat tu, di Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan saya pertama serampai, saya nak maklumkan bahawa insya-Allah pada bulan Rejab ni, pada 25 dan 26 bulan, kita ada satu program di mana programnya 25 bulan, program Qiyamul dan kuliah maghrib, dan kita di kuliah subuh bersama dengan seorang yang istimewa, Ustaz Long bin Kecil. Ustaz Long bin Kecil ni dia pakar. Dia adalah pengasas satu program motivasi dipakai motivasi niat mati. Jadi dia galakkan, saya akan beritahu program ini, galakkan anda semua hadir, di mana program itu kita akan mulakan nanti, di mana pada malam yang mula itu dia akan ijazahkan semua yang hadir, ijazah cara nak solat tahajud, macam mana nak ketuk hati kita, banyak cara-cara dia lah. Jadi dijemput semua hadir pada 25 dan 26 ni di Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kenapa saya sebut Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah ni? Saya pun tak tahulah, melalui PPM lah. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Menteri untuk jadi datang kuasa Muslim Pembangunan Ekonomi Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan nak tahu, Abu Ubaidah Al-Jarrah dia adalah sahabat Nabi. Dia adalah pakar perang. Sejarah dia, seorang sahabat Nabi, pakar perang, di mana dia sanggup bunuh bapa dia kerana bapa dia tentang Islam. Jadi saya jemput anda datang ke masjid pakar perang kita, Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah,
pada 25-26 berjumpa dengan Ustaz Lok Kecil. Saya cukup Ustaz sekali bersama kita. Semua yang hadir hari ini, insyaAllah berjumpa pada 25 dan 26 ini. Dan itu saja yang saya sekali lagi ucapkan tanya kepada semua yang hadir dan dapat dari pagi sampai petang. Dan insyaAllah kita jumpa di program-program yang akan datang. Dan saya doakan, sama-sama doakan semoga perjalanan tuan-tuan, saudara-saudari yang hadir ini balik ke rumah masing-masing. Pergi selamat 4 bulan di rumah masing-masing dan ambil ilmu ni dan berkongsi dengan kawan tentang kebaikan yang kita pelajari hari ini. Terima kasih kepada Ustaz dan tanya kepada semua dan saya ingin wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya Ustaz kita, Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim Nissan. Pun Abang Ali kita. Abang Jebo kita. Abang Ali lah. Kita ada. Yang ini kita dah start datuk serah pada bos kita, Yusuf Hasmi. Ini pula daripada kita kritikin kepada yang bagi datuk. Ada cenderamata. Okay, dia. Ready. Okay. Ready. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay dah. Ready. Terima kasih. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.